Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita bertemu lagi dalam PDPR. Kali ini masih lagi dalam tema 6, itu Sains, Teknologi dan Inovasi, Unit 16, Kehebatan Sains. Jom. Baik, untuk kali ini, sesi ini kita akan menumpukan pada kemahiran menulis. Kita akan kita akan bercerita, kita akan belajar sikitlah tentang kemahiran menulis. Okey? Alright. Baik, dalam sesi ini, murid akan menulis draft dan menghasilkan penulisan imajinatif. Baik, menghasilkan draft. Apa itu draft? Draft apa? Dan juga menghasilkan penulisan imajinatif. Kriteria kejayaannya, menghasilkan karangan imajinatif mengikut draft yang dibina. Okey, baik. Pertama sekali kena buat draft. Lepas dah buat draft tu, dah buat draft, kena buat pula, kena hasilkanlah karangan berdasarkan graf yang dah dibina. Dia tak boleh, dia bukanlah separuh jalan ya, draft. Kalau nak tahu draft ni dia bukan hasil akhir dalam sesuatu kerja yang hendak kita lakukan. Kita wajar memulakannya dengan draft. Draft ni ialah contengan ataupun bentuk asas kepada sesuatu kerja atau karya ke apa benda. Apa benda lah. Apa-apa yang kita laksanakan lah. Contohnya kalau RBT ke projek kan. Sebelum kita bina projek tu, kita dapat siapkan model tu, kita akan buat lakaran, draft lakaran dia panggil. Draft iaitu kertas-kertas conteng. Sama juga macam karangan penulisan imajinatif ni. Kita wajar, memang patut pun kita kena membina berdasarkan graf. Kita kena buat draft dulu supaya kita tidak tersasar dan tak merapu-rapu, tidak merapu-rapu apabila kita menulis. Kerana apa bila menulis ni memang kita, kalau awak suka menulis bahaya sangat tak ada draft. Kerana daripada daripada penulisan yang awak buat tu mungkin akan melalut-lalut masuk tajuk-tajuk yang tidak sepatutnya dalam penulisan awak. Sebab tu pentingnya ada draft penulisan. Okey. Okey, tiger rimau rimau ni apa benda? Draft karangan ni benda. Apa benda draft karangan okey, kita akan cerita sikitlah kejap lagi Apa dia draft karangan? Okey, tips nak menulis draft karangan. Ni sepatutnya ada kat depan tadi ni. Tapi tak apa, kita gone aja dengan apa yang dah dipamerkan di sini. Okey, pertama sekali baca tajuk atau kehendak soalan dengan teliti. Awak kena baca tajuk tu. Tajuk yang diberikan tu. Kalau dibagi tajuk tentang kalau macam ini kuasa kentang ni dalam ni lah dalam muka surat, buku teks muka surat yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Okey. Dalam muka surat 112 ni, kuasa kentang ni, awak kena bacalah apa dia cerita dia tu. Tajuk dia tu. Tajuk dia cerita pasal kentang. Kentang yang digunakan dalam eksperimen untuk menyalakan mentol LED. Jadi bila awak dah tahu dah dia punya tajuk dia, kehendak dia apa, awak akan boleh mudahlah untuk awak menulis. Awak akan mudah untuk menulis berdasarkan tajuk tu. Kalau awak tak tahu tajuk, main tulis saja, tu akan jadi bermasalah lah. Kerana yelah, awak menulis tanpa tajuk. Bila menulis tanpa tajuk, merapu-rapu lah. Tak pasal-pasal ada Starbucks ke, ada Lego ke kat dalam tu kan. Jadi tak tepat. Bila tak tepat, awak tidak menepati kehendak soalan. Tak menepati kehendak soalan,
Tak dapat markah lah. Ataupun karangan tu jadi salah lah. Okey. Keduanya, dapatkan maklumat berkaitan dengan tajuk, karangan ataupun bahan. Okey, dapatkan maklumat. Kebiasaannya dalam latihan bukan dalam soalan peperiksaan pun biasanya memang ada maklumat-maklumat yang diberikan untuk awak teliti dan huraikan. Dia tak adalah bagi jawapan straightforward kat situ, tak ada. Dia tak bagi ayat straightforward. Dia akan bagi contohnya gambar. Dalam muka surat 112 ni dia ada bagi gambar. Gambar tu ada tunjuk gambar orang tengah bekerjasama untuk membuat buat eksperimen ni. Dia bagi tahu ada orang berkumpul, ada orang tengah memasang set menjalankan uji kaji dan sebagainya. Itu ialah maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tajuk. Yang mana awak kena masukkan maklumat-maklumat ni, awak kena huraikan maklumat-maklumat ni menjadi ayat dan seterusnya perenggan dan akhirnya dapatlah jadi karangan. Dan itu semua proses yang berlaku dalam penulisan draft. Draft ni nampak macam simple je sebenarnya. Dan dia memang simple, tetapi awak kena tahulah. Sesimpel-simpel dia pun awak kena tahu apa benda dia tu. Dia tu apa? Draft tu apa? Kalau tak tahu draft tu apa, masalah juga kan? Okey. Bila dah dapat maklumat tadi tu, kembangkan dia. Kembangkan. Mungkin dalam maklumat yang awak dapat tu, awak cuma dapat perkataan kentang aja. Kentang. Dapat perkataan kentang, kembangkan kentang tu. Kentang ini mempunyai elektrolit lah, apa benda, bla 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 bla, yang berkaitan dengan kehendak soalan. Kena kembangkan maklumat. Tak bolehlah letak, kalau maklumat tu dibagi kentang, awak tulis kentang kat dalam draft. Bila awak tulis kentang kat dalam draft, nanti untuk awak menghasilkan karangan, awak akan jadi tersangkut. Tersangkut. Apa benda nak tulis? Kentang. Sebab tu kena kembangkan dulu. Oh, kentang ini digunakan sebagai pemberi tenaga. Dan Swiss ini bla bla, mengikut kepada maklumat yang awak peroleh. Okey, nampak? Awak dah mula-mula baca tajuk, kemudian dapatkan maklumat, dah dapat maklumat tu, kembangkan maklumat tu. Dah tengok ni, dalam kurungan ni mestilah berkaitan dengan tajuk ataupun gambar. Inilah dia punya key point, kata kunci dia. Okey. Bila nak kembangkan sesuatu ni, kena kembangkan ikut tajuk soalan ikut tajuk. Tak boleh kembangkan sesuka hati awak je. Kentang ini ditanam untuk mendatangkan hasil. Tak ada, tak ada. Kita tengah cerita pasal eksperimen kentang yang kuasa dalam sebiji kentang. Beberapa biji kentang lah. Tak mahu dia tiba-tiba tengah cerita pasal eksperimen sains, awak cakap kentang ini mendatangkan hasil yang lumayan kepada petani. Tak kena. Dia tak sama. Jadi, kena kembangkan mengikut soalan, kehendak soalan kita atau mengikut gambar, mengikut tajuk. Dia tak boleh merapu-rapu macam tu. Itulah kepentingannya apabila kita ada draft, penulisan draft. Baik. Okey, seterusnya dalam penulisan draft ni kan, pastikanlah awak dah mula menggunakan ayat yang gramatis, meletakkan pernada wacana dan kata bantu. Baik. Ayat gramatis ni ialah ayat yang sopan. Tak adalah. Ayat gramatis ni ialah ayat yang mengikut peraturan tata bahasa dan kesalahan pula. Mengikut peraturan penulisan dan tata bahasa. Maksudnya ayat tu tak tunggang terbalik. Ada elemen tata bahasa yang betul, yang mana koma, titik dan sebagainya itu huruf besar, huruf kecil, kata nama khasnya kena huruf besar dan sebagainya, itu mengikut peraturan tata bahasa. Kenapa ditekankan macam gini? Kenapa perlunya beria kena mula ayat gramatis sedangkan kita baru berada dalam draft? Baik. Apabila awak mula menulis draft, besar kemungkinan awak tak akan fikir dah untuk menulis karangan tu. Nanti ya. Bila kita dah siapkan draft itu besar kemungkinan hanya memerlukan sedikit saja pembetulan
touch up sikit-sikit je untuk menjadikan dia sebuah karangan yang lengkap. Bayangkan kalau draft awak ialah draft yang serba-serbi tak betul. Okey. Tata bahasanya tak betul, ayatnya tongkat terbalik, tak ada titik, tak ada koma dan sebagainya. Apa akan jadi? Awak akan terus salin, awak betulkan sikit-sikit dan penyudahnya bila benda tu tidak dibetulkan lebih awal, awak tak buat dengan betul lah. Awak tak gunakan ayat gramatis, awak tak ada letak penada wacana, tak gunakan kata bantu dan sebagainya. Dia akan menyebabkan karangan awak tu nanti tak hebat. Maksudnya banyaklah kesalahannya. Kalau tak nak buat kesalahan tu kena gunakan masa yang banyak untuk cari dan betulkan kesalahan-kesalahan yang ada. Sedangkan benda tu boleh dibuat masa fasa menulis draft. Okey. Itu nampaknya kepentingan draft ni. Tapi walaupun tajuk dia tips, tapi kenapa tips ni ada ialah untuk awak menghasilkan draft karangan yang baik. Kenapa kena buat yang terbaik lah dalam fasa draft ni supaya penulisannya nanti akan lebih lebih semenggah lah, lebih okey lah berbanding yang tak ada draft. Kalau tak ada draft pun, kalau awak memang gifted, kalau awak memang seorang yang sangat mahir menulis, tak ada masalah. Tetapi cikgu percaya kita kena biasakan yang betul. Ini ialah cara untuk kita bekerja. Bukan hanya dalam penulisan saja, tapi dalam apa-apa kerja yang awak lakukan nanti, bukan hanya sekarang nanti nanti bila awak dah bekerja, awak dah besar ke, nak buat kerja ni memang kena ada draft. Kalau bahasa Melayu perancangan. Perancangan awak nak buat tu mesti awak rancang dulu. Jangan main sergah, main serbu je. Tu tak mahu dah. Kalau macam gitu mudah mendatangkan masalah. Akan ada kesilapan-kesilapan teknikal yang akan merencatkan. Elok-elok benda boleh selesai dengan sempurna. Sebab tak ada perancangan, jadi jahanam. Jadi rosak, tergendala dan sebagainya. Penting penulisan draft. Jadi inilah tips-tips dia macam mana nak buat. Nanti lepas ni kita akan bincang sedikit lah. Kita akan bincang sedikit. Sikit tak sikit banyak agaklah kita akan bincang tentang penulisan draft berdasarkan bahan yang kita dapat. Okey, jom. Okey, sedia? Okey, yang inilah yang dimaksudkan dengan maklumat, bahan maklumat. Baik. Draft yang kita nak kena buat mula-mula kan. Dulu cikgu ingat yang ini draft tau. Ini draft. Rupanya ini ialah maklumat sebenarnya. Draft tu memang macam perenggan biasa je. Mula-mula dulu cikgu memang ingat ini draft. Yang ini draft ni. Rupanya bukan. Bukan. Mungkin awak juga ingat perkara yang sama tapi rupanya yang ini bukanlah draft. Bukanlah draft. Ini memang ni bukan draft. Ini ialah maklumat ataupun isi utama yang dibagi percuma je. Kerana apa dibagi percuma? Kerana ini ialah latihan. Inilah proses pembelajaran bukan peperiksaan. Baik. Apa beza ini dengan yang ini? Apa beza isi satu dengan pendahuluan? Pendahuluan dia bagi. Pendahuluan dengan penutup dia bagi tapi isi 1, 2 dan 3 dia tak bagi karangan. Dia tak bagi perenggan lah. Dia bagi isi saja. Baik. Nampak tak dekat sini? Ini ialah satu perenggan draft yang sudah pun dilengkapkan. Nampak? Dah tak ada dah macam ini menyediakan peralatan. Bahan-bahan yang diperlukan. Menjalankan aktiviti bersama-sama. Kalau awak tulis macam gini dalam draft, masa nak buat karangan nanti lagilah masalah. Sebab apa awak nak kena fikir? Apa? Menyediakan peralatan. Siapa? Peralatan apa? Nampak? Di mana?
apa aktiviti dia? Itu akan menjadi masalah kalau awak tak sediakan isi-isi ini menjadi ayat yang baik, ayat yang gramatis dalam fasa draft. Sebab itu masa kita buat draft, benda-benda ini sudah perlu dijadikan ayat yang gramatis. Dah kena jadi ayat gramatis dah. Tak boleh nak biarkan macam ini saja. Nampak Okey. Nampak kat sini ada beberapa maklumat yang dibagi. Dalam isi yang pertama ni gambar satu Okey, ada kentang, ada klip kertas keluli, ada tembaga, ada mentol diode pemancar cahaya LED. Baik. Ini ialah maklumat-maklumat yang dibagi. Selain tu ada 5 orang tengah duduk, ada seorang cikgu mungkin. Ni cikgu kot. Ni guru kelas. Ni dengan bantuan guru kelas mereka mengadakan. Baik, ini ialah guru kelas mereka lah. Kemudian ada bahan-bahan dia yang duduk dekat atas meja dan sebagainya. Itu ialah maklumat-maklumat yang dibagilah. Okey. Ini ialah draftnya. Okey, Zara dan rakan-rakannya menyediakan peralatan yang diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah bahan, peralatan. Apa beza bahan dan peralatan? Peralatan ni ialah benda yang digunakan untuk melakukan sesuatu kerja. Bahan-bahan ini ialah benda yang dikerjakan. Okey. Peralatan ni contohnya gunting, pembaris. Bahan ini ialah contohnya kat sini kentang, klip, itu ialah bahan dia. Bahan dia Okey. Bahan-bahan yang diperlukan ialah klip kentang, klip kertas keluli, tembaga dan mentol LED. Nampak? Ni bahan-bahan mereka menjalankan aktiviti tersebut bersama-sama. Baik. Ini ialah draft kepada apa yang dibagi ni. Okey, nampak? Dia tak adalah rupa yang tak lengkap macam ni. Macam ni tak lengkap langsung awak kena bina ayat dan kena lengkapkan segala-galanya. Tapi yang ini sudah menjadi ayat. Kalau perlu touch up pun touch up sikit-sikit je nanti masa penulisan Okey. Tengok maklumat dalam gambar kedua Zara tengah apa ni? Tengah cocok-cocok ni, tengah pasang-pasang ni apa benda ni, kentang-kentang apa semua ni. Dia punya isi dia memulakan uji kaji, berpandukan langkah kerja, melengkapkan lita. Dia bagi 3 ni je. 3 frasa ni je. Awak kena jadikan fasa-fasa ni ayat untuk memudahkan awak menulis karangan nanti. Apa bendanya? Ini dia. Mereka memulakan uji kaji dengan memasang lita. Ni memulakan uji kaji. Nampak? Memulakan uji kaji dengan memasang lita. Lita tersebut dipasang berpandukan langkah kerja yang telah disediakan. Nampak? Berpandukan langkah kerja. Berpandukan langkah kerja. Yang ini ialah apa yang kita kena tambah mengikut kreativiti, mengikut tajuk, mengikut tugasan aliran karangan yang kita nak bina. Ini awak kena ada kesedaran, kena ada kesedaran, awareness. Macam mana awak nak channel, awak nak alirkan perkataan tu menjadi ayat yang selari dengan karangan awak ni nanti. Akhir sekali, mereka melengkapkan lita. Ni melengkapkan lita ni diletakkan akhir sekali dalam perenggan inilah. Dalam perenggan ini mereka melengkapkan lita. Okey, baik. Ni isi ketiga. Nampak? Ada Zara dan kawan dia dekat depan. Atas meja. Tengah ada dia punya kentang-kentang ni lah. Kemudian ada kawan dia, ada cikgu dia semua kat keliling. Okey. Apa bendanya? Ini dia. Zara dan rakannya berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan. Apabila suis ditekan, lampu LED bernyala. Para penonton yang melihat bertepuk tangan. Ni semua benda yang ada di sini telah diayatkan. Telah dimasukkan ataupun dijadikan ayat yang lengkap. Baik. Dengan adanya ayat-ayat yang lengkap tu, jadilah 3 ini ialah draft kepada karangan yang kita akan bina. Baik. Dia akan jadi draft kepada karangan yang kita akan bina. Apa kalau nak kata penting ataupun tidak, draft ini memanglah penting, sangat penting Kalau tak buat jadi problem, awak akan susah untuk membina karangan. Draft kalau salah tulis tak apa tau. Kalau contohnya tersalah
tersalah dengan yang awak tulis kata batu yang tak sepatutnya, kata hubung yang tak sepatutnya, tak ada masalah draft. Tetapi nanti dalam penulisan karangan awak akan ada peluang untuk betulkan. Tetapi kalau awak tak buat kesilapan itu di sini, awak terus saja kepada menulis karangan, apa yang akan terjadi ialah awak tak ada peluang untuk mengenal pasti dan membetulkan kesalahan-kesalahan yang awak dah buat dalam draft. Jadinya belajarlah buat draft karangan, buatlah draft ni elok-elok, nanti mudah-mudahan awak akan menjadi semakin mahir. Bila awak dah mahir buat draft, karangan awak pun akan insya-Allah menjadi lebih baik. Okey. Okey, sekian saja perkongsian kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk lengkapkan tugasan yang cikgu bagi dalam GC, okey? Bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera.